Pagi murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Baik. Jadi guru nama saya adalah Jong. Panggil cikgu Jong. Cikgu Jong. Baik. Sekarang cikgu akan menggunakan kemahiran mengajar, iaitu kemahiran pengenalan untuk mengajar murid-murid semua. Jadi sebelum itu guru akan menerangkan bagaimana guru gunakan kemahiran ini. Sebab kenapa guru pilih kemahiran ini? Dia ada banyak sebab. Cikgu rasa pengenalan ini merupakan teknik yang paling baik, paling popular digunakan dalam bidang pendidikan, dan dia melibatkan berbagai interaksi satu alat, interaksi dua alat, interaksi tiga alat dan sebagainya. Dan apakah peranan bagi kemahiran yang saya akan gunakan ini, iaitu kemahiran pengenalan. Antaranya ialah kemahiran ini dia digunakan secara meluas, dan guru akan bertindak sebagai konduktor dalam kelas, iaitu saya akan selalu tanya soalan kepada murid-murid supaya murid akan banyak berfikir, dan murid bukan sahaja berfikir semasa menjawab soalan, malah murid juga akan melibatkan diri secara aktif dalam proses pendidikan, iaitu bukan sekadar menjawab soalan saja. Murid akan berinteraksi antara satu sama lain dengan guru supaya objektif pembelajaran akan tercapai. Seterusnya, antara kekuatan yang saya rasa akan mencapai ataupun diperoleh melalui kemahiran menyoal ini ialah murid akan berfokus dan tidak akan termenung dalam kelas. Murid juga akan berfikir pada aras yang paling tinggi di samping menjawab soalan berdasarkan pengalaman mereka dan kebolehan mereka. Dan hal ini akan meningkatkan kemahiran berfikir mereka secara kreatif dan kritis. Dan dua lagi, antaranya ialah murid akan melibatkan diri secara aktif seperti yang saya telah katakan tadi. Semua murid akan menyumbang idea dan tiada sesiapa akan menjadi penyumbang. Dan yang terakhir, objektif pembelajaran memang mudah tercapai kerana soalan ditanya mengikut peringkat, iaitu guru melalui pertanyaan soalan secara berperingkat dari mudah sampai peringkat terakhir, iaitu paling susah. Guru akan menilai tahap kefahaman murid berdasarkan jawapan yang mereka bagi. Jadi itu sahaja untuk penjelasan saya tentang kemahiran mengajar yang saya pilih. Dan sekarang saya sebagai cikgu Jong, saya akan mengajar murid-murid saya tentang ni, frasa membentuk ayat. Ini kandungan yang saya akan ajar pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memberi penjelasan sedikit tentang kandungan yang saya akan ajar ini berdasarkan SPP tahun 2. Jadi standar adanya murid yang saya ajar sekarang yang murid-murid tahun 2. Cikgu akan mulakan pengajaran sekarang. Apa khabar murid-murid? Khabar baik, cikgu. Jadi guru akan mengajar frasa. Tajuknya sebenarnya ialah frasa, tapi frasa dia boleh bentuk ayat. Terdapat 4 jenis frasa. Murid boleh terangkan sebab guru belum terangkan lagi kan. Jadi guru guru nak minta murid-murid untuk menyebut apakah nama-nama frasa. Cikgu. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa seri nama. Bagus. Tapi adakah anda semua telah tahu semua frasa ini? Tak tahu, cikgu. Ya, sebab guru belum ajarkan. Cikgu Ya. pun belum ajar. Sekarang cikgu ingin mengajar murid-murid. Okey, slide seterusnya. Frasa nama. Apakah itu frasa nama? Dia lebih kurang macam nama. Terdiri daripada semua frasa nama ialah kata nama. Lebih mudah untuk saya terang. Contohnya bapa, ibu, guru, kereta dan sebagainya. Semua ni kata nama tapi boleh bentuk frasa nama. Dan dia boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih. Dalam contoh ni, bapa ialah satu perkataan. Tapi apabila dia bergabung dengan ibu bapa, jadi dua perkataan yang boleh dikenali sebagai frasa nama. Faham, cikgu? Faham, cikgu. Nah, ini contoh ayat, salah satu contoh ayat. Dan nanti cikgu akan tanya murid-murid untuk membina ayat. Baik, cikgu. Bagus. Jadi contoh ayat bagi frasa nama ialah bapa saya ialah guru sains.
Bapa saya ialah frasa nama dan guru saya juga ialah frasa nama. Ini pembinaan frasa nama dengan frasa nama bagi ayat frasa nama. Okey, Mona, boleh bina satu ayat berdasarkan contoh ayat ini. Boleh ubah sikit, tapi kalau kamu nak bina yang baru pun boleh. Ibu saya ialah seorang guru. Bagus. Boleh ulangkan lagi jawapan yang dia bagi tadi? Boleh cikgu. Tadi jawapan Mona ialah ibu saya seorang guru. Okey, boleh duduk. Sebenarnya jawapan dia betul. Kalau ada kekurangan, mungkin satu perkataan atau dua perkataan. Seperti yang cikgu telah mengajar sebelum ni, apabila kita membina ayat, elakkan menggunakan perkataan seseorang. Faham tak? Seseorang tu sebab apabila kamu menyebut ibu ke bapa tadi, ibu saya tu ibu, dia dah merujuk kepada seseorang. Jadi kita tak perlu lagi meletakkan perkataan seseorang ni dalam ayat itu menunjukkan ibu saya ialah seseorang apa-apa. Jadi ayat yang betul ialah ibu saya seorang doktor. Maafkan, cikgu tersilap. Ibu saya ialah doktor. Empat perkataan. Ibu saya ialah subjek dan juga dikenali sebagai frasa nama. Faham? Seterusnya kita balik kepada frasa kerja. Dan seperti yang semua frasa ini dia terdiri daripada kata-kata tertentu. Contohnya frasa kerja terdiri daripada kata kerja seperti main, berenang, renang, makan atau minum. Dan dia mesti diikuti dengan objek seperti bola, nasi atau air. Tapi untuk frasa kerja dia ada banyak benda. Dia dibagi pada dua jenis, iaitu kata kerja transitif dengan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif iaitu kata kerja diikuti dengan objek. Ini yang cikgu nak ajar hari ini. Contoh ayat, Encik Kamal makan ayam rendang. Encik Kamal ialah frasa nama dan juga subjek bagi ayat ini. Manakala makan ayam rendang ialah frasa kerja. Makan ialah kata kerja dan objek yang diikutinya membentuk frasa kerja. Dan frasa kerja ini terdiri daripada 3 perkataan. Faham tak? Faham. Sangat senang kan? Senang. Apa nama tu? Lau, boleh bagi satu ayat. Boleh. Bapa saya minum teh limau. Betul. Bapa saya tu frasa nama dan minum teh limau tu frasa kerja. Lau menjawab dengan sangat baik. Baik, kita ada dua lagi frasa. Yang ketiga frasa adjektif. Terdiri daripada kata adjektif dan antara contoh kata adjektif ialah cantik, kuat, panjang, besar dan sebagainya. Dan dia boleh terdiri daripada satu atau lebih perkataan. Contohnya riang gembira ialah dua perkataan ataupun frasa adjektif. Dan salah satu contoh ayat ialah Abang Aiman sibuk dengan kerjanya. Abang Aiman ialah subjek dan juga frasa nama. Dan sibuk dengan kerjanya ialah frasa adjektif. Kerana kata adjektif ialah sibuk dan dengan kerjanya ialah keterangan. Faham, cikgu faham? Kenapa kita perlu tambahkan unsur keterangan? Supaya lebih jelas. Supaya lebih jelas? Yuk. Supaya ayat tidak tergantung. Betul. Maksudnya ialah supaya ayat dia menjadi sangat lengkap. Sangat lengkap. Sibuk, dia boleh sibuk dengan apa-apa benda. Tapi apabila kamu sebut dia sibuk dengan kerjanya, kita tahu dia sibuk dengan kerjanya. Betul. Kan? Wah, murid-murid sangat aktif hari ni. Saya berasa sangat gembira. Okey, yang terakhir, frasa semi nama. Siapa yang belum bina ayat? Tadi bina ayat. Belum teh. Sudah, cikgu. Nanti cikgu beri peluang kepada semua murid untuk bina ayat sendiri. Tadi, cikgu. Okey, ini seperti yang cikgu ajar tadi. Semua frasa dia ada kata terdiri daripada kata sendiri itu. Yang ni frasa sendiri nama dia terdiri daripada kata sendiri nama. Contohnya dia ada banyak. Di, ke, daripada, kepada, pada, demi, tentang, seperti dan sebagainya. Banyak. Dia ada lebih banyak. Dia banyak kata sendiri nama dan murid-murid boleh cari sendiri lepas kelas ni. Dan esok bagi tahu cikgu apakah kata sendiri nama. Berapa jumlah. Okey, baik.
sebab dia diikuti dengan frasa nama dan. Contohnya Padang, stesen bas, Korea Selatan, ini semua kata nama ataupun frasa nama. Dan ini adalah salah satu syarat untuk membentuk satu frasa seni nama. Dia punya syarat, ini salah satu syarat. Dia boleh bentuk dengan frasa kerja, frasa adjektif juga. Tapi ini salah satu dan yang paling mudah, paling asas untuk murid-murid kena faham. Salah satu contoh adalah penyanyi K-pop itu penyanyi K-pop itu dari Korea Selatan. Apabila cikgu sebut ayat dengan sangat cepat, mudah untuk kita tersilap sebutkan. Jadi apabila kita cakap ataupun kita cakap bahasa Melayu, cakap ayat dalam bahasa Melayu, kita kena betul-betul dengan pelajaran tak payah sangat lalu. Dan kita apabila kita sebut ayat, kita contohnya penyanyi K-pop itu dari Korea Selatan. Subjek diikuti dengan predikat kan? Betul, cikgu. Subjek kita sebut subjek dulu dengan perlahan, lepas tu predikat pun sebut dengan perlahan, baru ayat ini nampak jelas. Faham? Okey, siapa yang nak bagi satu ayat untuk frasa seni nama? Belum. Cikgu, sebelum itu saya nak cakap, saya pun suka Twice. Twice itu dari Korea Selatan, cikgu. K-pop. Baik. Ya, cikgu tahu yang sekarang ni murid-murid muda dia sangat-sangat suka. Suka cici. Banyak hati kan? Tapi kita kena fokus kepada ini dulu. Cikgu, sekarang saya nak bina ayat, cikgu. Okey. Pada minggu depan, salah. Dia kena mula dengan subjek ataupun frasa nama. Okey. Saya berasal dari Sungai Petani Kedah. Betul? Kata nama. Frasa nama dan juga dikenali sebagai kata nama, kata ganti nama. Betul. Jadi kan apa yang boleh ajar? Cikgu, saya ingat cikgu. Oh, kalau macam tu, bolehkah kamu bagi tahu cikgu apakah contoh kata ganti nama diri kedua? Kamu, anda, engkau, cikgu saya lupa cikgu. Kalian. Betul. Dia dibagi kepada dua kan? Jamak dengan Tunggal. Ya. Oh. Dia ingat. Semuanya cemerlang. Okey, nota penting seperti yang cikgu paling banyak tekankan ialah ayat ni dia mesti bermula dengan subjek dan diikuti dengan predikat. Subjek ni dia terdiri daripada frasa nama sahaja. Jadi setiap ayat mesti bermula dengan frasa nama kecuali ayat pasif. Ini yang akan cikgu ajarkan pada sesi seterusnya. Okey, cikgu. Sudah mulai rehat, cikgu. Saya siapkan, cikgu. Cikgu, saya sampai masuk rehat. Cikgu. Semua murid telah memberi idea masing-masing dan memberi sokongan kepada cikgu untuk menjayakan sesi dididik pada hari ini. Jadi tanya kepada semua murid selain mempelajari ilmu, tapi juga belajar macam mana nak interaksi dengan guru, macam mana nak bina ayat, menggunakan idea sendiri. Ini yang cikgu berasa sangat gembira dan berdasarkan apa yang cikgu telah nilaikan ini, murid-murid cikgu adalah sangat-sangat bagus dan cikgu harap murid-murid dapat buat dengan lebih baik pada sesi yang seterusnya. Baik, cikgu. Okey, itu sahaja. Thank you. Terima kasih.